Okey, dia lebih dikenali sebagai coronavirus. Apa itu coronavirus, Mak? Semua mak nak ajar, nak bagi tahu dari sendiri lah. Apa itu, Mak? Jadi, apa itu COVID? Wabak COVID-19 telah diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang sama seperti virus influenza. Secara umumnya, pandemik bermaksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu luas merentasi sempadan. Penularan wabak ini telah memberi kesan kepada ekonomi bandar secara global apabila puluhan ribu nyawa terkorban akibat COVID-19. Impak COVID-19 telah memperlihatkan banyak negara melakukan kawalan kewangan bagi mengekang penyusutan pendapatan negara. Oleh hal yang demikian, pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia secara tidak langsung telah mengundang ketidaktertentuan dan turut mengugat kestabilan ekonomi serantau. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berikutan daripada wabak COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia kini, ia didapati telah menjejaskan aspek ekonomi bandar dalam sesebuah negara. Menurut Pertubuhan Pelancongan Dunia atau World Tourism Organization mendefinisikan pelancongan sebagai orang yang pergi atau tinggal di tempat-tempat yang di luar kebiasaan mereka untuk bercuti dengan tidak melebihi 1 tahun. Di Malaysia, bandar utama yang terjejas akibat daripada COVID-19 dapat dilihat melalui Bandar Kuala Lumpur. Berdasarkan laporan berita harian online dilaporkan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menjelaskan bahawa anggaran kerugian keseluruhan dalam sektor pelancongan mulai Januari hingga Februari 2020 adalah sebanyak 3.37 bilion akibat penularan coronavirus. Melalui laporan ini juga dikatakan bahawa Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa kerajaan menganggarkan keluaran dalam negara kasar Malaysia menurun sebanyak 0.8% hingga 1.2%, iaitu penurunan sebanyak 10.8 bilion hingga 17.3 bilion. Bandar-bandar lain di Malaysia yang turut mengalami impak yang sama ialah bandar di negeri Pulau Pinang, Melaka dan sebagainya. Namun begitu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengarahkan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan merangkap pendekatan sesuai bagi menghidupkan semula industri pelancongan yang terjejas akibat daripada penularan COVID-19. Selain itu, beliau turut melaporkan bahawa Datuk Seri Nancy Shukri telah dibentangkan untuk mempertimbangkan jemaah menteri baru-baru ini. Langkah ini dilakukan berikutan kesan penularan COVID-19 terhadap beberapa industri yang menjana pendapatan negara. Khususnya pelancongan yang setakat ini dijangka mengakibatkan kerugian tahunan menjangkau 51 bilion. Keadaan ini dapat memberi kesan yang besar terhadap ekonomi bandar sesebuah negara. Selain itu, sektor pelancongan negara merupakan salah satu sektor yang penting di dalam negara. Hal ini demikian kerana sektor ini merupakan sektor kelima terbesar di negara selepas sektor perkhidmatan kewangan, kelapa sawit, borong dan runcit. Selain itu, kesan COVID-19 terhadap ekonomi bandar adalah isu kenaikan harga barang akibat daripada pembelian secara panik. Hal ini merupakan salah satu masalah yang besar dan memberi kesan yang sangat buruk terutamanya kepada pengguna serta ekonomi negara itu tersebut. Hal ini menjadi lebih parah apabila berlakunya sesuatu keadaan yang boleh mendatangkan kerisauan terhadap masyarakat di sesebuah negara seperti bencana alam, wabak penyakit dan sebagainya. Sebagai contoh mudah, semasa peringkat awal wabak virus COVID-19 ini,
para pengguna berpusu-pusu datang membeli belah di pasar raya tanpa kawalan, serta dalam pembelian tersebut dalam kuantiti yang agak banyak, walaupun pihak kerajaan sentiasa memberi ingatan dalam media massa bahawa stok makanan yang dibekalkan oleh para pembekal sentiasa mencukupi. Hal ini mendorong kepada kenaikan harga barang secara mendadak dan tanpa kawalan disebabkan stok makanan yang terhad dan semakin berkurang. Harga barangan keperluan yang meningkat kali ganda ini juga memberi kesan kepada pengguna yang kurang berkemampuan. Selain itu, masalah ini juga memberi peluang kepada sesetengah peniaga yang tidak bertanggungjawab mengambil peluang menaikkan harga barang sesuka hati tanpa kawalan sehingga berlipat kali ganda daripada harga asal. Malah, ia boleh menjerumus pengguna kepada pembaziran kerana barangan yang dibeli dalam jumlah yang banyak itu sebenarnya adalah di luar keperluan. Namun dengan kebijaksanaan pihak kerajaan dalam menangani masalah ini haruslah diberi pujian kerana dalam tindakan tegas serta penguatkuasaan undang-undang yang dilaksanakan, masalah ini mampu dikurangkan dan menstabilkan harga kawalan ke paras yang normal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sudah pun dengarkan penjelasan berkaitan tentang isu kenaikan harga barang akibat panic buying. Jadi, sekarang saya Intan Ainul akan menjelaskan pula kesan pandemik COVID terhadap sesebuah bandar. Berdasarkan bandar di Jakarta, Indonesia, pandemik COVID ini telah memberi kesan terhadap ekonomi negara melalui pasaran buruh yang semakin terjejas. Sebelum itu, mari kita kenal siapakah buruh. Buruh berdasarkan pandangan ekonomi merujuk kepada individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Baiklah, berdasarkan kepada laporan yang disediakan oleh Nursita Sari di laman web kompas.com, beliau ada menyatakan bahawa Kementerian Koordinat Bidang Ekonomi iaitu Susi Wijono ada menyatakan bahawa 500,000 pekerja Jakarta mengalami pemutus hubungan kerja (PHK) atau kita sebut sebagai dibuang kerja akibat daripada kesan ekonomi pandemik COVID. Itu cuma ada sisa gaji saya aja itu dibuat makan sehari-hari bapak saya. Katanya lagi, Jakarta merupakan sebuah bandar yang mempunyai jumlah pekerja yang diberhentikan lebih banyak daripada kebanyakan bandar di negara ini. Seterusnya, laporan ini turut ada menyatakan bahawa sehingga April 2020 baru-baru ini hampir 500,000 atau lebih tepatnya seramai 499,318 orang telah mengalami masalah ini. Perkara ini telah dibincangkan di Majlis Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta sehingga kini dianggarkan hampir 2 juta pekerja mengalami kehilangan pekerja atau menganggur di negara ini. Jelaslah bahawa pasaran buruh yang semakin terjejas di bandar Jakarta ini amat membimbangkan kerana ia akan melibatkan kos pembelanjaan yang tinggi. Walau bagaimanapun, pihak kerajaan tetap komited dalam usaha menangani perkara ini. Antaranya adalah dengan cara memberi bantuan kepada para pekerja yang diberhentikan kerja melalui program Kartu Pekerja. Selain itu, ILO iaitu International Labour Organization turut melaporkan bahawa COVID ini telah menyebabkan waktu bekerja di seluruh
seluruh negara semakin singkat atau pendek. Kesan pandemik COVID yang melibatkan aspek buruh ini bagaimanapun turut dihadapi oleh kebanyakan negara di dunia termasuklah negara kita Malaysia. Ini sahajalah perkongsian dan penjelasan daripada saya. Sekian, terima kasih. #kita jaga kita. Terima kasih Intan Ainur Maria. Saya pula akan menerangkan implikasi COVID-19 terhadap industri penerbangan. Industri penerbangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang terjejas berikutan daripada pandemik COVID-19, iaitu apabila berlakunya sekatan perjalanan dan penutupan sempadan. Industri penerbangan antara yang paling turut terjejas apabila majoriti negara di serata dunia melaksanakan perintah bergurung sekaligus menutup pintu masuk keluar negara. Hal ini demikian telah menyebabkan banyak syarikat penerbangan terpaksa memotong gaji kaki tangan mereka untuk menampung jumlah kerugian dalam tempoh hibernasi sektor penerbangan. Semenjak Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP telah dilaksanakan oleh kerajaan, banyak operasi penerbangan telah pun diberhentikan ataupun dibatalkan untuk mengurangkan berlakunya mass gathering iaitu perhimpunan beramai-ramai di lapangan terbang. Banyak syarikat penerbangan telah pun memberhentikan ataupun membatalkan operasi penerbangan daripada dalam negara ataupun luar negara untuk mengekang berlakunya penularan COVID-19. Tambahan pula, pembatalan operasi penerbangan ini secara tidak langsung akan memberi kesan kepada kaki tangan sektor penerbangan, iaitu di mana gaji dan allowance mereka akan dipotong. Malah ada juga pekerja yang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh yang agak lama. Contohnya, Malaysia Airlines sendiri telah pun menawarkan cuti tanpa gaji kepada semua pekerja mereka iaitu seramai 13,000 orang pada bulan Mac untuk mengurangkan kesan COVID-19 dalam sektor penerbangan. Perkhidmatan penerbangan Malaysia seperti Air Asia, Malindo ataupun Malaysia Airlines merupakan mangsa COVID-19, iaitu di mana guna tenaga perniagaan mereka terhimpit akibat daripada pelaksanaan PKP dan tindakan kerajaan dalam mengenakan larangan merentas negeri, iaitu yang bertujuan untuk mengurangkan penularan COVID-19. Akibatnya, syarikat penerbangan ini akan mengalami kurang permintaan dan secara tidak langsung terpaksa menanggung risiko kerugian. Sektor penerbangan negara akan lenyap pada masa akan datang sekiranya isu mengenai kekangan kewangan syarikat penerbangan dan pemberhentian kaki tangan ini tidak diatasi. Menurut Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa iaitu IATA, syarikat-syarikat penerbangan ini perlu meminta bantuan kerajaan masing-masing untuk menyalurkan bantuan kewangan untuk membolehkan perniagaan kekal bertahan dan mampu memulihkan perniagaan mereka setelah pandemik ini berjaya dibendung. IATA juga menyifatkan bulan Mac sebagai bulan bencana kepada industri pengangkutan berikutan daripada permintaan yang diukur melalui penumpang mengikut kilometer jatuh mendadak sebanyak 52.9% berbanding tahun lepas. Secara rumusnya, aktiviti ekonomi yang terjejas ekoran daripada pandemik COVID-19 ini akan mengambil tempoh masa yang agak lama untuk pulih daripada pandemik. Hai anda semua, thank you Tok Atul. Tadi anda semua dah dengarkan penerangan Atul, iaitu sektor pengangkutan udara juga turut terjejas dan menerima tamparan yang hebat akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi saya Syida, giliran saya pula untuk berkongsi dengan anda tentang kesan COVID-19 terhadap ekonomi bandar yang menyebabkan banyak sektor terjejas. Antaranya ialah perusahaan kecil dan sederhana. Apa itu perusahaan kecil dan sederhana? Secara ringkasnya, perusahaan kecil dan sederhana ini dikenali sebagai PKS. PKS ini merupakan syarikat sendian berhad, perkongsian ataupun milikan tunggal yang bermodal kecil dan sederhana. Dalam erti kata lain, peniaga-peniaga kecil yang menjalankan aktiviti perniagaan dari segi makanan, minuman, perniagaan agro, kecantikan, perkhidmatan dan sebagainya. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikulnya. Itu pepatah yang saya boleh gambarkan keadaan rata-rata peniaga PKS ini apabila majoritinya tidak dapat meneruskan perniagaan mereka apabila kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac yang lalu.
Kebanyakan mereka terpaksa akur untuk menutup semua operasi dan premis perniagaan masing-masing. Apa yang saya boleh terangkan akibat daripada COVID-19 ini memberikan kesan yang sangat besar terhadap rata-rata peniaga PKS ini kerana mereka mempunyai komitmen yang sangat tinggi dan sudah pasti sekaligus pendapatan mereka jatuh merundum dan sangat teruk. Dalam konteks ini juga, bukan sahaja PKS yang turut terjejas, akan tetapi cuba anda bayangkan peniaga-peniaga kecil seperti kakak, abang, pakcik, makcik yang mencari punca pendapatan mereka hanya berniaga di tepi jalan sahaja. Okey anda semua, mari kita lihat ibu negara Malaysia iaitu Bandar Kuala Lumpur itu sendiri. Terdapat satu persatuan iaitu Persatuan Peniaga dan Penjajah Bumi Putera Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur meminta Kementerian Wilayah Persekutuan untuk menyalurkan bantuan kepada peniaga-peniaga kecil yang terjejas akibat daripada penularan wabak COVID-19 ini. Presidennya iaitu Datuk Seri Rosli Sulaiman telah berkata bahawa rata-rata peniaga di ibu negara tersebut terjejas teruk dan sekaligus memberikan kesan yang sangat besar terhadap ekonomi mereka sejak negara diancam wabak itu. Beliau juga telah menyatakan bahawa terdapat 40,000 peniaga dan penjaja sangat terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan akibat daripada COVID-19. Jadi, siapa yang akan membayar ganti rugi perniagaan dan stok barang serta bahan mentah mereka yang bernilai tinggi ini? Jika kerajaan melanjutkan terus Perintah Kawalan Pergerakan, maka lambat laun perniagaan mereka akan terus lumpuh. Dan jika ingin membangunkan semula, sudah pasti akan mengambil masa yang sangat lama. Itu sahaja kesan daripada saya dan mari kita lihat kesan yang seterusnya yang akan diterangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Hari ini saya, Muhammad Haris bin Hamzah, akan menerangkan kepada anda kesan COVID-19 terhadap industri perkilangan dan pembuatan. Okey, industri pembuatan dan perkilangan ini merupakan antara sumber pendapatan utama di seluruh dunia. Pada tahun 2018, industri ini telah menyumbang kepada 16% daripada keseluruhan pendapatan per kapita di seluruh dunia. Menurut jagaan yang telah dilakukan oleh Kesenangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka telah menjangkakan bahawa COVID-19 ini akan menyebabkan penurunan dalam pendapatan industri pembuatan sebanyak 5 hingga 15%. Hal ini disebabkan oleh berlakunya penutupan operasi-operasi kilang di seluruh dunia, menyebabkan berlakunya kekurangan sumber-sumber bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan komponen-komponen dalam industri pembuatan tersebut. Antara industri pembuatan yang terjejas ialah industri pembuatan alatan elektrik, elektronik, automotif dan juga pesawat. Di samping itu, Malaysia juga merupakan antara negara yang jadi tumpuan pelaburan asing yang melibatkan pembuatan alatan elektronik. Yang kita sedia maklum, Malaysia ini merupakan antara salah satu pengeksport terbesar bagi panel solar dan alatan elektronik di seluruh dunia. Di Pulau Pinang terdapat pelbagai kilang-kilang alatan elektronik yang menghasilkan alatan komponen komputer dan sebagainya. Antara syarikat yang memiliki kilang-kilang tersebut ialah Intel. Intel ini merupakan salah satu pengeluar ataupun pembina bagi chip komputer dan juga telefon pintar. Apabila berlakunya COVID-19 ini, memang jelas akan berlakunya kesan negatif terhadap industri-industri pembuatan alatan elektronik di Malaysia ini. Terutamanya apabila kerajaan Malaysia telah melaksanakan dasar Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan berlakunya penutupan operasi-operasi kilang pembuatan elektronik di Malaysia ini, terutamanya di Pulau Pinang dan sekitarnya. Menurut akhbar The Star, pelaburan yang berjumlah 62.5 bilion yang melibatkan 112,000 pekerjaan akan terjejas apabila PKP ini dilaksanakan. Industri pembuatan yang menyumbang pada 22.3 bilion daripada 1.4 trilion pendapatan per kapita negara dijangkakan mengalami kerugian sebanyak 12.9 bilion pada 14 hari pertama
kejap PKP ini dilaksanakan. Dijangkakan bahawa jumlah ini akan terus meningkat pada bulan-bulan seterusnya dalam tempoh PKP ini. Hal ini menunjukkan bahawa COVID-19 ini menyebabkan berlakunya kerugian dalam industri pembuatan dan juga ramai akan hilang pekerjaan, terutamanya di sekitar Pulau Pinang kerana di situlah terletaknya kilang utama dalam industri pembuatan alatan elektronik di Malaysia. Sekian. So, untuk bahagian saya, jangkaan daripada IMF telah menjangkakan bahawa ekonomi dunia akan jatuh meleset dengan kadar yang sangat-sangat teruk, di mana krisis ekonomi dunia ketika COVID-19 ini lebih teruk daripada krisis yang berlaku di Amerika Syarikat pada tahun 2008 yang dikenali sebagai krisis subprime, di mana krisis subprime ini berpunca daripada kecairan perbankan, di mana hasil penggelembungan hartanah di Amerika Syarikat. So, jangkaannya memang agak sukar untuk kita pulihkan semula ekonomi dunia dan dia akan mengambil masa yang lama untuk pulih. Dan kajian Organisasi Kerjasama Ekonomi OECD telah menjangkakan bahawa pendapatan KDNK negara akan merosot sehingga 2.4% di kebanyakan negara. Dan ia memang sangat-sangat jelas dan realiti untuk kita terima bahawa projek lockdown ni telah mengakibatkan ekonomi yang melibatkan import-eksport dan antarabangsa terpaksa diberhentikan seketika bagi mengelakkan penularan COVID-19 ni direbak secara besar-besaran. So, daripada kenyataan Bloomberg telah menyatakan bahawa kalau COVID-19 ni terus menular dalam jangka masa yang lebih lama, ia akan mengakibatkan KDNK kita boleh mencapai kadar sifar, iaitu boleh mencapai kadar negatif jika lebih teruk sekali. So, ia memang sangat-sangat menakutkan. Ia akan menjejaskan daripada segi buruh pekerjaan, di mana jangkaan 25 juta orang akan kehilangan pekerjaan di seluruh dunia disebabkan COVID-19 ini. Jika dia berterusanlah, jika dia mengambil masa yang panjang untuk reda. Dan untuk daripada aspek negara, peringkat kebangsaan, kita boleh tengok KDNK negara telah mengucup sebanyak 2.61%, dan ia adalah tanda-tanda bahawa pergerakan ekonomi kita sangat-sangat perlahan dan boleh mencapai negatif sekiranya PKP yang kita laksanakan sebelum ni tak ada fasa macam PKPB, maksudnya tak ada kelonggaran, maksudnya kita terus stick dengan lockdown, dia akan memberikan kesan negatif. Sebab tu kita perlu mempercepatkan proses pergerakan ekonomi, perebakan ekonomi secara massal. So, untuk Bank Negara Malaysia juga menjangkakan pertumbuhan ekonomi akan berada di sekitar negatif 2.0 sehingga 0.5%, dan kadar unjuran ini boleh diperkirakan sangat-sangat perlahan untuk sebuah negara yang membangun. So, ia sangat-sangat signifikan apabila polisi lockdown ni memang tak boleh buat apa, kita kena laksanakan juga, sebab dia adalah salah satu langkah yang sangat efisien pada ketika ini. Dengan tiadanya vaksin yang ditemui, boleh menghentikan penularan COVID-19 secara besar-besaran lah. So, untuk daripada segi kehilangan pekerjaan, ya memang tak dinafikan kita akan kehilangan pekerjaan sebanyak 951,000 orang, jangkaan daripada kementerian kita sendiri, di mana penawaran pekerjaan mungkin akan menjejaskan daripada segi beberapa sektor seperti sektor perkhidmatan, pelancongan dan sektor-sektor lain. So, untuk polisi negara telah melaksanakan dasar penjanaan ekonomi yang efisien, di mana tanda-tanda ekonomi kita telah kian runcing ketika lockdown lagi. Dah nampak dia sudah mula jatuh merosot, dan krisis ini menyumbang kepada pendapatan negara secara amnya, di mana negara Malaysia merupakan negara pengeluar minyak utama dunia melalui syarikat Petronas,
Hal ini juga disebabkan kekurangan daripada segi penawaran dan juga turut difaktorkan dengan kadar harga minyak dunia yang jatuh merosot, iaitu pada ketika COVID-19, proses lockdown ketika COVID-19 sedang memuncak, harga minyak jatuh pada $25 hingga $30 setong untuk pasaran dunia, berbeza daripada harga sebelumnya iaitu RM65 setong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti yang diketahui umum, Malaysia ataupun dunia baru-baru ini telah dilanda satu wabak ataupun satu pandemik, iaitu COVID-19. Pelbagai kesan telah berlaku disebabkan pandemik tersebut. Antara kesan positif yang telah berlaku akibat pandemik COVID-19 adalah pengembangan sektor ekonomi digital. Hal ini adalah disebabkan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan telah menyebabkan masyarakat cenderung untuk membeli sesuatu atau membuat tempahan secara atas talian seperti menggunakan aplikasi Lazada ataupun Shopee dan sebagainya. Okey, hal ini kita boleh lihat apabila menurut Menteri Kewangan, iaitu Datuk Seri Tengku Zafrul, transaksi jual beli barangan pengguna dalam talian telah meningkat sebanyak 40%. Itu agak tinggi, adalah 40% semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Itu adalah menerusi Kementerian Kewangan Malaysia 2020. Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Statista Market Forecast 2020, nilai pasaran industri perkhidmatan penghantaran makanan secara atas talian di Malaysia adalah mencecah $192 juta dengan 6.2 juta pengguna. Segmen pasaran terbesar adalah segmen penghantaran makanan dari restoran ke pengguna. Okey, daripada yang demikian, kita boleh lihat segmen terbesar yang dicatatkan oleh Statista Market Forecast adalah segmen penghantaran makanan. Seterusnya, sektor yang telah memberi kesan positif kepada ekonomi digital adalah pembelian bagi permainan video digital. Pembelian ini telah mencecah $10 bilion atau dalam ringgit Malaysia adalah 43.6 bilion yang dicatatkan pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam sejarah. Okey, lantaran penutupan kedai akibat PKP, gamer atau pemain game telah membuat pembelian lebih banyak menerusi muat turun digital. Itu antara sektor yang telah memberi kesan positif kepada pengembangan ekonomi digital lah. Okey, sebagai kesimpulannya, pandemik COVID-19 ini telah mencetus suasana baharu ataupun dikenali sebagai norma baharu. Okey, yang telah menyebabkan para peniaga dan pelanggan menyelesaikan diri dalam kebiasaan baru akibat pergerakan yang terhad. Antara kebiasaan baru dalam perniagaan ialah transaksi tanpa sentuhan dan keselamatan serta transaksi tanpa tunai. Hal yang demikian telah menjadi faktor kepada pengembangan ekonomi digital di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah. Okey, itu sahaja ulasan saya berkaitan dengan kesan COVID-19 kepada ekonomi digital. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Tekan, begitulah urusan yang dahulunya dilakukan secara bersua muka ataupun berjumpa kini mampu diselesaikan secara atas talian. Hal ini menjadi normal baharu kepada sektor pekerjaan di mana bekerja daripada rumah ataupun work from home
kini dilihat relevan sejak bermulanya penyebaran wabak COVID-19 yang melanda negara kita maupun melanda seluruh dunia. Menteri Komunikasi dan Multimedia kita, Datuk Saifuddin Abdullah, dalam kenyataan beliau ada menyatakan bahawa pelbagai inisiatif dan usaha yang akan dilakukan bagi mempertingkatkan aplikasi internet. Hal ini demikian kerana aplikasi internet mampu menjana lebih banyak peluang pendapatan dan rakyat mampu menjana lebih banyak peluang pekerjaan. Sebelum pandemik lagi, sudah kita tahu pelbagai usaha-usaha oleh pihak kerajaan maupun pihak swasta sendiri bagi mendedahkan kepada rakyat akan kepentingan pekerjaan dan perniagaan secara atas talian. Terdapat banyak bantuan dan modal-modal yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk membina empayar mereka secara atas talian. Oleh itu, ianya dilihat relevan kerana kini banyak permintaan yang dilakukan secara atas talian semenjak daripada berlakunya wabak COVID-19 ini. Sinar Harian 25 Mac dengan tajuknya Jualan Atas Talian Naik Mendadak. Hal ini memperlihatkan bahawa rakyat Malaysia kini mampu menyesuaikan diri dengan keadaan di mana mereka tidak perlu keluar rumah untuk membeli belah ataupun berjual beli kerana ianya akan mendedahkan mereka dengan bahayanya COVID-19. Oleh itu, merupakan tugas pekerja-pekerja penghantar barangan ataupun penghantar makanan untuk memberi keperluan yang diberi oleh rakyat-rakyat Malaysia yang tidak mahu untuk keluar dan berinteraksi dengan orang lain. Kini, barang-barang keperluan harian boleh didapatkan secara hujung jari dan tidak perlu keluar untuk membelinya. Dalam hal ini dapat dilihat, platform pekerjaan atas talian kini mampu mengawal kembali keuntungan akibat daripada kerugian yang terpaksa ditanggung oleh beberapa pihak. Semenjak daripada Perintah Kawalan diperketatkan dan Perintah Kawalan bersyarat, permis-permis perniagaan ataupun makanan terpaksa ditutup. Mereka telah membuat rayuan demi rayuan. Mereka telah membuat rayuan kerana mereka telah menanggung kerugian yang sangat besar. Oleh itu, kerajaan telah mengeluarkan beberapa syarat setelah dikaji dan SOP tertentu. Oleh itu, mereka hendaklah mengikutnya dan melakukan perniagaan atas talian. Oleh itu, pekerjaan atas talian ataupun perniagaan atas talian kini menjadi relevan di negara kita. Ianya mampu menjadi norma baru dan semakin diterima oleh rakyat di negara kita. Ianya mampu menjadi ekonomi pada saat-saat ekonomi yang semakin meruncing ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baru-baru ini dunia telah digemparkan dengan penyebaran wabak pandemik COVID-19. Jadi, penyebaran COVID-19 ini telah memberi banyak kesan terhadap pelbagai sektor, termasuklah sektor ekonomi di sesebuah bandar ataupun negara. Namun demikian, penyebaran wabak pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan kerajaan mengeluarkan perintah untuk penduduk tidak keluar. Keadaan ini menyebabkan kenderaan-kenderaan tidak bergerak dan asap kenderaan juga tidak dilepaskan. Seperti Express Rail Line SDM BHB, ERL pengendali perkhidmatan kereta api, KLIA Express dan KLIA Transit yang menghubungkan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, KLIA 2 dan Bandaraya Kuala Lumpur akan terus melaksanakan penggantungan sementara perkhidmatan sehingga tempoh pelanjutan PKP tamat. Penggantungan sementara ini juga berlaku di beberapa bandar di dunia, termasuklah Vienna, Lyon, London, Johannesburg dan juga New Delhi. Apa yang berlaku? Penyelidik dari New York menyatakan karbon monoksida yang sumber utamanya dari pelepasan asap kereta menunjukkan penurunan sebanyak 50% berbanding tahun lalu. Saintis daripada Royal Netherlands Meteorological Institute mendapati tahap pencemaran di Madrid, Milan dan Rome turut menurun sekitar 45%, sementara Paris menyaksikan penurunan yang dramatik iaitu sebanyak 54%. Ini bermakna kerajaan dapat mengurangkan perbelanjaan bagi melaksanakan pembangunan lestari di bandar-bandar besar. Saban tahun, kerajaan membelanjakan ratusan juta untuk merawat dan memelihara alam sekitar akibat pencemaran yang berlaku. Ketika Sungai Kim Kim tercemar pada fasa 1, sejumlah 8.4 juta ringgit Malaysia telah dibelanjakan. Sehubungan dengan itu, kilang-kilang tidak beroperasi dan sisa-sisa domestik tidak dibuang ke dalam sungai. Sungai yang mengalir di kawasan bandar dan perindustrian pasti akan menjadi semakin bersih kerana kilang yang mencemar tidak beroperasi
Pantai pelancongan kelihatan bersih kerana sudah tidak ada pengunjung, bererti sudah tidak banyak sisa domestik dibuang dan berakhir ke laut. Contohnya, Sungai Kim Kim yang sebelum ini telah tercemar disebabkan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Kini, Sungai Kim Kim telah berubah menjadi jernih, malah kelihatan ikan-ikan kecil berenang yang mustahil dilihat sebelum ini. Begitu juga yang berlaku di Sungai Melaka yang sebelum ini berkeladak dan berwarna coklat, kini telah bertukar jernih dan berwarna kehijauan, sehingga kelihatan sekumpulan ikan berenang di dalamnya. Ini bermakna kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan bagi merawat dan memelihara air sungai. Oleh yang demikian, pembelanjaan bagi pembangunan lestari dapat dikurangkan berikutan penyebaran wabak COVID-19 yang mana keadaan alam sekitar semakin bertambah baik berbanding keadaan sebelum pelaksanaan PKP. Justeru, keseimbangan manusia dan alam sekitar perlu dijaga dengan lebih baik bagi kesejahteraan alam. Menurut Taufik Yap Yun Hin, keseimbangan alam dan manusia mesti dipelihara untuk kelestarian kehidupan dan kesejahteraan manusia di bandar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya adalah salah seorang barisan hadapan yang telah terlibat semasa PKP baru-baru ini. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Okey, seperti yang kita tahu, Malaysia ataupun dunia telah dikejutkan dan dilanda oleh wabak COVID-19. Okey, pada pendapat Cik, apakah kesan COVID-19 kepada persekitaran Cik? Baik, terima kasih soalan tu. Apa yang kita tahu sekarang ni seluruh dunia tahu COVID-19 ni salah satu penyakit yang berjangkit terlalu pantas dan cepat. Pada pendapat saya sangat terkesan kepada golongan B40 kerana mereka tak boleh nak berniaga dan untuk mendapatkan pendapatan yang harian mereka memang kata susah. Jadi mereka tak dapat nak bekerja untuk mencari pendapatan tersebut lah. Itu saja yang saya dapat berikan komen kesan terhadap apa yang berlaku. Okay, Assalamualaikum. Saya bersama dengan Encik Abid Aliuddin selaku Medical Assistant MD di Hospital Haji Ahmad Shah, Hoskhas Temeloh. Okey, jadi baru-baru ni dunia telah digempar-gemburkan dengan penyebaran wabak pandemik COVID-19. Jadi Encik Abid, saya nak tanya, adakah COVID-19 ini memberi kesan terhadap ekonomi di sesebuah bandar? Yang saya tahu, penyebaran virus COVID-19 ini memberi kesan dan impak yang besar terhadap ekonomi kat bandar. Contohnya, kebanyakan syarikat yang menjalankan perniagaan macam pakaian, makanan dan sebagainya tak dapat dibuka sebab hal pandemik ni lah. Tentu perniagaan dari segi pertanian, perikanan masih berjalan lah seperti biasa, cuma dihadkan pergerakan untuk membuat penghantaran lah, macam OD gitu semua. Dia tak boleh kan nak hantar hari-hari sangat. COVID-19 ni dia memberi kesan, dia berlaku tu pada bulan Ramadan, pada bulan puasa. Jadi biasa kita memang dari tahun-tahun lepas kita pergi bazar Ramadan nak beli juadah. Lepas tu yang berniaga pun akan dari pagi tu dah busy nak masak kan. Tapi kita dah tahun ni tak ada, jadi kita rasa beza. Kesimpulannya memang saya nampak banyaklah memberi kesan pada ekonomi negara yang disebabkan COVID-19. Okay, Encik Abid Aliuddin, terima kasih di atas perkongsian Encik. Okey, sekarang saya nak tanya apakah kesan COVID-19 terhadap ekonomi bandar? Okey, Assalamualaikum. Pada pendapat saya, kesan COVID-19 kepada ekonomi terutama ekonomi bandar. Okey, sudah tentulah sektor pelancongan yang akan lebih terjejas kerana sektor pelancongan merupakan sektor kedua terbesar di negara ini. Okey, sebagai contoh, bandar yang hanya tertumpu kepada sektor pelancongan boleh dikatakan agak lumpuh memandangkan sektor pelancongan tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Buktinya beberapa hotel telah pun menamatkan operasi. Maka
para pengunjung tidak dapat datang melancong dan memberi kesan kepada sumber pendapatan agensi pelancongan serta syarikat-syarikat dan pihak yang terlibatlah. Namun dengan langkah bijak kerajaan, masalah ini dapat diatasi secara berperingkat. Sektor perhotelan adalah industri yang paling terkesan dengan pandemik COVID ini. Antaranya terdapat hotel-hotel telah pun berhenti operasi kerana tiada pengunjung ke hotel semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Selain itu, pihak hotel juga telah banyak memberhentikan pekerja kerana tidak mampu membayar gaji mereka secara penuh, dan pihak hotel juga tidak mampu membayar utiliti perhotelan. Ini adalah badai ilusi yang berduri. Ini adalah pengorbanan. Pengorbanan ini pengorbanan berjasa untuk keluarga, bangsa dan negara. Penat lelah tanpa berserah. Ini adalah perjuangannya sempurna dari mereka yang bergadai nyawa. Semoga terus kuat, semoga terus teguh. Perjuangan kita belum selesai. Terima kasih. Barisan Hadapan. Dalam senario ekonomi yang semakin merudum ketika ini akibat merebaknya wabak COVID, ternyata telah memberi impak yang amat membimbangkan dalam mana-mana negara di dunia ini. Sudah tentunya golongan yang paling terkesan ialah mereka yang tergolong dalam golongan yang berpendapatan rendah, iaitu B40 dan N40. Ketika ini, impak kepada golongan ini menjadi isu utama negara yang perlu ditangani, khususnya yang melibatkan sesebuah bandar besar dalam negara. Oleh hal yang demikian, seluruh negara sedang berusaha menangani pandemik COVID dengan sebaiknya dan dapat memperbaiki semula ekonomi masing-masing. Tumbuh subur si bunga raya, gugur merata di tanah pamah. Virus corona amat bahaya. Kalau dialpa, terimalah padah.